komen, kita terima. Orang yang dah ada 20 tahun, 10 tahun pengalaman duduk dengan kamera ni, nak edit gambar, edit video semua, lalu bila dia beri komen, maka komen dia bernilai. Sebab apa? Sebab kita tahu dia ada ilmu, dia ada pengalaman. Orang yang mengaji, pengajian dia dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW, bila dia bercerita, kita terima. Sebab apa? Kita tahu dia ada latar belakang, dia ada maklumat. Itu yang kita maksudkan al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Bila kita nak bercerita tentang sesuatu, paling-paling kita ada gambaran tentang apa yang kita nak ceritakan. Lalu bila kita nak bercerita tentang sesuatu yang dinamakan sebagai adab, okay, maka kita kena tahu adab tu sebenarnya apa. Adab tu sebenarnya apa? Sebab kalau kita nak makan ke adab tu, kita nak guna ke adab tu, kita nak buat main ke adab tu, maka kita tahu adab tu apa dan kita tahu apa fungsinya. Lalu kita pun cuba keluarkan apa sebenarnya maksud adab. Kalau kita pergi pada ma'ajim, pada mu'jam, kamus-kamus bahasa, maka perkataan adab ini asalnya adalah daripada satu perbuatan orang-orang Arab. Okay, orang Arab, dia ada satu sifat pada dia, di mana sifat ni dipanggil sifat al-karam, al-jud. Mereka ni adalah golongan-golongan yang dermawan, yang baik dengan orang. Sebab tu kalau kita tanya orang Arab zaman jahiliah ni, dia terkenal dengan sebab apa? Orang zaman jahiliah, selain kita dengar ialah ada perkara-perkara negatif tu, adalah bunuh anak perempuan hidup-hidup, dengan arak, dengan judinya, dengan layanan mereka terhadap perempuan macam mana. Tapi pada masa yang sama ada benda-benda kebaikan dalam diri mereka. Antaranya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang sifat mereka ni, siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Okay, walaupun dalam ayat tu dalam nada kritikan, okay, kerana Allah Taala tengah kritik orang-orang Arab Quraisy, tapi pada masa yang sama Allah Taala mengiyakan satu perbuatan mereka, iaitu aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Mereka memakmurkan Masjidil Haram, Kaabah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa yang sama mereka memuliakan orang-orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ke tahap tak ada orang boleh bawa makanan ataupun bawa minuman melainkan makanan dan minuman ini disediakan oleh Arab Quraisy di Makkah Al-Mukarramah. Satu keaiban, kalau ada orang datang ke Makkah Al-Mukarramah lalu dia mengadu lapar, satu keaiban bagi mereka. Okay. Dan sampai ke satu tahap di mana karamnya orang Arab ni, sampai siapa nak tawaf dekat Kaabah, dekat Kaabah pada waktu sebelum kedatangan Nabi SAW, dia mesti pakai pakaian yang diberi oleh Arab Quraisy. Arab Quraisy kena sediakan pakaian untuk dia. Satu keaiban kalau tak ada pakaian. Lalu kalau habis pakaian, apa jadi? Itu yang jadi tawaf dekat Kaabah ni dalam keadaan tidak berpakaian. Dan tawaf dekat Kaabah tidak berpakaian ni, dia hanya budaya ni hanya hilang apabila Nabi SAW hantar rombongan haji yang pertama, okay, iaitu rombongan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Talib. Di antara pesanan Nabi SAW adalah supaya tidak ada orang musyrikin lagi duduk dekat sekitar Kaabah, dan antara lain wala yatufu bil baiti uryanan, dan tidak ada orang boleh tawaf dekat rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak berpakaian. Lalu orang Arab ni dia ada sifat karam dan sifat dermawan, dan antara tanda ataupun mazahir dia punya, kalau kita tanya, okey, macam mana kamu tahu dia dermawan? Okey, kerana Arab ni antara budaya dia adalah dia suka bagi makan. Dia suka bagi makan. Okey, dan makanan-makanan yang dibuat ni kadang-kadang majlis tu besar, kadang-kadang majlis tu kecil. Tetapi mereka ada guna satu perkataan. Okay, yang mana perkataan ni bila diguna pakai, orang tahu bahawa bila sebut je perkataan ni maksudnya ada majlis makan. Apa dia? Makdubah. Makdubah. Okay, dalam bahasa Arab makdubah ni apa? Makdubah ni asalnya ialah makanan. Makanan dalam bahasa Arab ta'am, itu makanan. Tetapi makanan yang dibuat lalu dipanggil orang, meh makan. Maka makanan ini berubah nama menjadi makdubah. Okay, dan hatta sekarang ni makdubah ni digunakan untuk majlis-majlis kecil lah, untuk majlis kesyukuran ke, majlis apa lagi, perkahwinan ke, pernikahan yang kecil-kecil tu, maka dinamakan makdubah. Kalau besar walimah, okay, kalau kecil dipanggil makdubah. Okay, lalu
asal kepada makdubah ini ialah makanan, dan makanan ni tak ada orang tak suka makanan. Tambah lagi kalau makanan tu free. Itu paling best. Tak ada benda yang lagi best dari seronok dekat dunia ni melainkan makanan yang free. Okey. Lalu bila makanan ada, lalu dipanggil manusia untuk datang makan kat situ, orang jadi suka. Orang jadi suka pada makanan itu. Lalu perkataan makdubah yang asalnya pada makanan ini lama kelamaan diguna pakai secara meluas. Okey, dan perkataan makdubah ini pun datang dalam riwayat-riwayat daripada Nabi SAW. Okey, di mana ada beberapa riwayat yang datang daripada Nabi SAW, yang mana riwayat ini menceritakan makdubah ini sebagai makanan. Okey, antaranya adalah satu riwayat yang dibawa oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Okey, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir meriwayatkan satu hadis bahawa pada satu ketika mana Nabi SAW sedang tidur. Nabi tengah tidur, lalu datang ja'at malaikah. Maka malaikat datang, satu rombongan malaikat datang. Dalam satu riwayat lain, bila mana bercerita tentang rombongan para malaikat ni, maka Nabi SAW menyebutkan bahawa aku melihat dalam mimpiku. Aku didatangi oleh Jibril, dan Jibril berada di bahagian kepalaku, dan Mikail berada di bahagian kakiku. Lalu malaikat ni bila datang, apa yang mereka bicarakan? Okey, apa yang mereka bicarakan dengan sesama mereka? Okey, so Jabir bin Abdullah, dan tentunya Jabir ambil riwayat ni daripada Nabi SAW. So benda berlaku ketika Nabi tidur, macam mana Jabir boleh tahu, melainkan Nabi SAW menceritakan perkara tersebut. Lalu malaikat ni malaikat yang pertama berkata kepada yang kedua, kamu tahu tak, lelaki ini ada perumpamaan bagi dia. Ada darbul mathal, maksudnya ada perumpamaan. Keadaan Nabi SAW dengan masyarakat di sekelilingnya ada satu perumpamaan. Lalu malaikat yang satu lagi ni kata, huwa naim. Okey, nak bercerita tentang perumpamaan Nabi dengan masyarakat sekelilingnya, tapi Nabi tak dengar benda tu. Malaikat ni kata, huwa naim, Nabi tidur. Macam mana Nabi nak dengar benda ni? Sebab perumpamaan ni nak bagi kepada Nabi SAW. Okay, supaya Nabi boleh dapat bagi analogi ni, gambaran ni kepada masyarakat di sekeliling Nabi SAW. Lalu ketika mana malaikat ni kata huwa naim, dia tidur, maka malaikat yang pertama ni kata tanamu ainuhu, mata Nabi tidur tetapi wa qalbuhu yaqadhan, tapi hati Nabi SAW sentiasa berjaga. Okay, sebab tu Nabi hatta dalam mimpi pun Nabi nampak Jibril datang dan Mikail datang. Lalu malaikat Lalu malaikat yang pertama ini menyebutkan perumpamaan Nabi SAW. Kuat sangat Bukhari. Perumpamaan Nabi SAW dengan orang di sekelilingnya bagaikan rajulun karajulin bana dara. Mathalu rajulin bana dara. Bagaikan seorang lelaki yang bina rumah. So bila kita bina rumah, kita gembira dengan rumah yang kita bina. Tambah lagi dengan hasil daripada usaha kita sendiri. Sebab apa Nabi SAW sebut, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadih. Tidak ada orang yang makan makanan yang lebih baik melainkan daripada hasil usaha tangan dia sendiri. Okay, lalu kita berusaha, kita bekerja siang dan malam, akhirnya kita dapat beli tanah. Dan kemudian daripada tanah tu kita dapat bina bangunan. Lalu kita gembira dengan benda tu, dengan bangunan rumah yang kita bina, maka kita buat makanan untuk berkongsi kegembiraan dengan orang. Nak share rumah tak boleh. So kita buat makanan, lalu kita kongsikan, ajak orang datang. Okey, lalu kata malaikat ni kamathali rajulin bana dara, kemudian dia wa sana'a ataupun wa amila ma'dubatan. Kemudian dia buat satu makanan dan wada'an nasa ilaiha. Dia panggil manusia datang ke situ. Maka siapa man ajabahu, siapa yang menyahut panggilan lelaki ini, maka dia dapat masuk dalam rumah, dia dapat tengok rumah baru, dan pada masa yang sama dia dapat makan makanan. Nikmat tak? Dapat masuk rumah dan dapat makan makanan. Okey, so satu kenikmatan. Lalu itu perumpamaan yang diberikan kepada Nabi SAW, di mana Nabi datang dan Nabi bawa makdubah. Nabi bawa makanan, yang mana siapa yang terima bekalan makanan ini, maka dia akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan siapa yang tolak, maka dia tak dapat makanan tu. Dia tak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perumpamaan yang diberikan oleh dua malaikat yang datang pada Nabi SAW ketika mana Nabi sedang tidur. So nak bagi tahunya bahawa perkataan makdubah ini hatta di dalam hadis-hadis Nabi SAW memang digunakan untuk makanan. Hatta ada satu riwayat, dan riwayat ni banyak tersebar. Tersebar, dan riwayat ini diriwayatkan dalam dua keadaan. Satu dalam keadaan marfu', satu dalam keadaan mauquf. Satu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahawa diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa Nabi berkata, innal Qur'ana ma'dubatallah. Al-Quran ini adalah hidangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata, hidangan Allah Ta'ala sampaikan kepada manusia, dan Allah Ta'ala nak manusia berhimpun di sekelilingnya. Allah Ta'ala nak manusia datang, iqbal ala Al-Quran, datang kepada Al-Quranul Karim. Sebab tu bila Al-Quran dibacakan kepada manusia, maka Allah Ta'ala kata apa? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Maka dengar, dan bukan sekadar dengar, tapi wa ansitu, berikan kamu punya tumpuan sepenuhnya, fokus kamu kepada Al-Quranul Karim. Sebab itu tujuan Al-Quran, untuk menghimpunkan manusia kepadanya, untuk mendatangkan manusia kepada Al-Quran. Walau bagaimanapun riwayat ini riwayat yang dhaif untuk dinisbahkan kepada Nabi SAW, namun ianya sahih kalau dinisbahkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka kita kata ini adalah antara kalam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Walaupun ada sebahagian daripada ahli ilmu macam contoh Al-Haythami, dia mensahihkan hadis ini, mensahihkan riwayat ni, tapi zahirnya ia adalah satu riwayat yang lemah untuk dinisbahkan kepada Nabi SAW. Cumanya syahid daripada apa yang kita baca adalah makdubah, makanan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Makdubah ni digunakan untuk makanan. Lalu kerana makanan ni benda yang sedap, dan benda sedap yang orang datang berhimpun di sekelilingnya, maka semua benda-benda yang sedap yang orang datang berhimpun di sekelilingnya digunakan juga nama makdubah. Digunakan nama makdubah, cuma tidak dengan nama sebiji makdubah, diubah menjadi adab. Antara adab, antara perkataan yang digunakan atau situasi yang orang Arab guna perkataan adab ini adalah apabila seseorang itu mahir dan petah berkata-kata. Bukan mahir dan petah berkata-kata semata-mata, tapi ayat dia ayat yang berbunga, ayat yang jazab, yang menarik perhatian orang pada dia. Bila dia bercerita, dia punya style dia bukan macam kita yang cakap direct je kan, tapi dia ada penanda wacana. Maka walau bagaimanapun, justru kan, dia ada ayat-ayat yang berbunga, oleh yang demikian. So kita tak ada, kita main straight to the point. Tapi orang-orang yang kata-kata dia berbunga-bunga ni, kadang-kadang kita suka dengar. Betul tak? Tambah lagi orang-orang yang guna benda kita, peribahasa, simpulan bahasa, kan menarik bila dia bercakap satu benda yang menarik untuk kita dengar. Lalu orang akan berhimpun di sekelilingnya. Sebab tu orang Arab dulu, ataupun sampai sekarang ni, orang Arab bila dia gunakan kepada dia nak namakan pada orang-orang yang mempunyai bahasa yang indah, yang cantik bila berbicara, bila menulis, maka ia dipanggil sebagai adib. Adib adalah, atau dalam bahasa Arab pun dia ada satu cabang yang dinamakan sebagai al-adab wal balaghah kan. Dia ada nahwu, dia ada saraf, dan dia ada adab wal balaghah. Adab wal balaghah ni maksudnya adalah bahasa-bahasa yang cantik, ataupun dipanggil benda-benda yang sastra. Sastra. Adab ni adalah sastra. Maksudnya rajulun adib adalah pakar sastra, ahli sastra. Dan begitu juga perkataan adab ini digunakan juga kepada orang yang mempunyai akhlak yang baik, yang mempunyai peribadi yang baik. Di mana orang yang mempunyai akhlak dan peribadi yang baik ni, orang suka nak duduk dengan dia. Bila kita pilih, katalah kita nak beli rumah, apa benda kita tengok first sekali? Satu, kita tengok rumah tu cantik ke tidak lah. Tapi kalau rumah tu cantik, tiba-tiba tengok jiran sebelah kiri kanan semua jenis tak peramah, jenis tak menghormati jiran, jenis tak senyum bila jumpa orang, kita selesa tak nak duduk kat kawasan tu. Kita tak selesa nak duduk kat kawasan tu, kita akan tinggalkan.
Kalau kita nak buat kawan, katalah kita masuk kawasan baru, lalu kita nak cari kawan, siapa yang boleh jadi kawan kita. Kita mesti cari orang yang ada akhlak yang baik. Bila berbicara dengan orang, bicara yang baik, dia tak berkasar dengan orang. Kita akan cari dan kita akan duduk dengan orang. Dan kalau kita berakhlak baik pun, orang akan datang pada kita. Okay? Dan kerana itu, orang-orang yang ada kepribadian yang baik ini disebut sebagai rajulun muaddab. Okay? Ataupun rajulun adib. Orang yang ada akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik, peribadi baik yang ada pada dia ni bagaikan satu makanan yang orang datang untuk hurung makanan tersebut, untuk datang mengambil faedah daripada makanan tersebut. Dan perkataan adab ini hatta dalam hadis-hadis Nabi SAW pun turut digunakan perkataan adab ini. Antaranya adalah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, berkenaan dengan 3 golongan. Salathun lahu ajran. 3 golongan yang dapat 2 pahala. Okay, Nabi SAW ceritakan tentang 3 golongan yang mendapat 2 pahala. Golongan yang pertama adalah man amana bi nabiyhi thumma amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang pertama adalah golongan yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan beriman binabiyihi, dengan nabi dia. Okey, maksudnya dia bukan seorang muslim pada asalnya, ataupun dia muslim dalam erti kata dia beriman dengan nabi lain, dengan Nabi Musa alaihi salam ataupun dengan Nabi Isa alaihi salam. Dia beriman dengan kitab Taurat, beriman dengan Injil. Lalu kemudiannya apabila dia dengar tentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia terus beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So orang ini dapat 2 pahala kerana dia beriman dengan 2 nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kumpulan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah abdun mamluk. Hamba. Abdun mamluk, seorang hamba. Macam mana hamba ni boleh dapat 2 pahala? Lahu ajran. Macam mana dia dapat 2 pahala? Kerana dia adda haqqallahi wa adda haqqa mawalih. Okay? Kerana hamba ni, terutama hamba yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia kena buat 2 tanggungjawab. Dia kena menyelesaikan 2 hak dia. Hak yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hamba juga kalau dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia difardukan kepada dia untuk solat. Okay, difardukan kepadanya untuk melakukan ibadah-ibadah yang dia mampu, yang tidak perlukan kepada keizinan tuan dia. Okay, maka kalau dia tak solat, Allah Taala akan tanya dia, kenapa kamu tak salat? Okay, sedangkan ini adalah kefarduan. Kenapa kamu tak menutup aurat? Sedangkan ia adalah kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Okay, lalu dia terpaksa, dan bukan terpaksa, dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala pada diri dia. Dan kemudiannya pada masa yang sama dia menunaikan hak tuannya. Okay, tuan dia suruh dia buat kerja, dia buat. Tuan dia suruh buat macam ni, buat. Tuan dia minta dia bagi nasihat, dia buat. Berbeza dengan seorang yang merdeka. Kita yang merdeka ni, tanggungjawab kita ada pada Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Kita kahwin pun sebab tanggungjawab dengan Allah Taala. Kita menuntut ilmu pun sebab tanggungjawab dengan Allah Taala. Kita infakkan harta, kita bekerja, semua kerana tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untungnya abdun mamluk ini, seorang hamba ni, kerana dia dapat dua pahala. Orang yang ketiga, okey, salasun, ada 3 golongan. Orang yang ketiga adalah seorang lelaki yang kata Nabi SAW, kanat lahu amah, seorang lelaki yang ada seorang hamba perempuan. Lalu apa yang dia buat dengan hamba perempuan dia ni? Lalu addabaha fa ahsana ta'dibaha. Addabaha, ini perkataan yang kita nak tengok ni, bahawa Nabi SAW menyebutkan bahawa perkataan addabaha, perkataan adab ini adalah untuk pembinaan peribadi, untuk pendidikan, untuk pembinaan syakhsiah. Okay, perkataan adab ini digunakan untuk akhlak dan kepribadian. Addabaha fa ahsana ta'dibaha. Nabi menyebutkan bagaimana lelaki ini dengan jariah dia, dengan amah dia, dengan hamba perempuan dia, maka dia mendidik hamba perempuannya dengan didikan yang baik. Dan sambungan riwayat wa'allamaha fa ahsana ta'limaha, dan dia memberi ilmu kepada mengajarkannya ilmu kepada perempuan ini, lalu fa ahsana ta'limaha. Dan bukan sekadar dia bagi ilmu, tapi dia bagi ilmu yang berkualiti, okay, yang membolehkan perempuan ini untuk hidup berdikari. Lalu kemudian apa dia buat?
dia berkahwin dengan hamba perempuan ni. Okey, fatazawwajaha atau fatazawwaja biha, dalam di mana selepas dia didik perempuan ni, dan perempuan ni boleh berdikari pula, lalu dia berkahwin dengan hamba perempuan dia ni, maka kata Nabi SAW, lelaki ini dapat 2 pahala. Tapi syahid dia dekat sini adalah perkataan adab, dan di mana perkataan adab ini digunakan oleh Nabi SAW dalam riwayat. Ada satu riwayat lain yang datang daripada Nabi SAW berkenaan dengan pendidikan ibu bapa kepada anak, di mana kata Nabi SAW, ma nahala walidun waladan khairan lahu min adabin hasan. Okey, tidak ada benda nahala ni maksudnya mendidik agama, tadayyun. Tadayyun, kita memberi didikan agama pada anak kita. Seorang bapa, antara tanggungjawab dia adalah untuk dia beri didikan agama kepada anak dia. Okey, lalu lepas dia beri didikan agama, kalau anak dia tak menjadi, maka tanggungjawab dia selesai. Tapi kalau dia tak bagi didikan agama, yang ni yang dia dipersoalkan. So bila orang kata, oh ni bapak dia tanggung dosa anak dia, tak ada istilah bapak tanggung dosa anak. Allah Ta'ala kata, wala taziru waziratun wizra ukhra, kamu tak akan tanggung dosa orang lain, tetapi yang kamu kena tanggung ialah tanggungjawab yang Allah Ta'ala bagi pada kamu, tapi kamu gagal nak buat. Yang tanggungjawab ni lah yang Allah Ta'ala akan persoalkan kita dekat akhirat kelak. Lalu antara benda yang nahila, yang dipertanggungjawabkan kepada seorang bapa adalah untuk memberi didikan agama. Nahila datang dalam surah An-Nisa. Allah Ta'ala kata, wa atun nisa asaduqatihinna nihlah. Kita bagi mahar. Okay, mahar yang kita bagi pada perempuan bukan sekadar tanggungjawab. Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat awal-awal surah Nisa ni, Allah Ta'ala bagi tahu dah bahawa wa'atu nisa asaduqatihinna nihlah. Kamu bagi mahar kamu, sadaq perempuan ni, ataupun mahar ataupun nafkah yang kamu berikan kepada ahli keluarga kamu, pastikan ia bukan dalam keadaan keterpaksaan, tapi tadayyunan, kerana sifat beragama kamu. Kerana kamu buat tu kerana agama kamu. So bila kita mengagungkan agama kita, maka kita akan buat benda ni dengan perasaan yang redha, dengan perasaan yang kasih sayang, dengan perasaan yang sedih dan menyesal kalau kita tak dapat nak melaksanakan benda ni. So itu maksud nihlah, tadayyunan. Okay, jangan anggap kita punya tanggungjawab kita pada ahli keluarga kita hanya sekadar ini dah tanggungjawab aku buat tak ada, tapi tadayyunan. Benda ni adalah sebahagian daripada agama. So manahila walidun waladan khairan lahu min adabin hasan. So seorang bapa yang nak didik anak dia untuk beragama, maka benda paling utama, yang paling baik kata Nabi SAW ialah al-adabul hasan, adab yang baik, akhlak yang baik. Ini benda pertama yang kita kena didik pada anak-anak kita. Di samping kita ajar mereka kepada ilmu tauhid, memperkenalkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ajar mereka bagaimana nak melaksanakan kefarduan tanggungjawab pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada masa yang sama ajar mereka tentang adab. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu fokus kepada memberi didikan ilmu, okey, antara benda yang pada masa saya belajar dekat Madinah Al-Munawwarah, dekat Arab Saudi, antara benda satu benda yang kita rasa terkilan bila tengok ialah orang-orang Arab ni, budak umur 7-8 tahun bukan setakat hafal Quran. Hafal Quran ni kita boleh nampak budaya biasa, masuk dalam masjid, mana-mana masjid, musalla, mana-mana kita nampak budak hafal Quran. Tapi 7-8 tahun ada yang dah start hafal Alfiyah Ibn Malik. Alfiyah Ibn Malik yang saya umur 7-8 tahun tak pernah dengar pun apa nama Alfiyah Ibn Malik ni. Tapi diorang dah start hafal Alfiyah Ibn Malik. Dan bagaimana budak-budak Arab ni memang diajar kepetahan, berbicara, hafal hadis apa semua. Tapi sayangnya dari segi adab dan akhlak mereka tak ada. Bila duduk dengan orang dewasa, bercakap dengan orang ni, kita nampak mereka ni mulazamah datang ke masjid. Bukanlah kita nak merendah-rendahkan mereka, tapi sayang terkilan dekat situ je. Sebab nampak tak ada adab. Tak ada adab. Okay, sebab tu kebanyakan para ulama bila mereka ni berbicara tentang ilmu, mereka akan mula dengan ta'allamul adab qabla al-ilm. Belajar dulu tentang adab. Ataupun kalau nak belajar selari. Adab dengan ilmu ni dia mesti jalan serentak. Kita ada ilmu banyak macam mana sekalipun, kalau tak ada adab, kita dengan orang tua macam mana, kita dengan orang yang lebih ada kedudukan dalam masyarakat macam mana, bila kita tak belajar beradab, maka walaupun hebat, ada PhD ke, profesor ulung orang buat,
orang tak akan layan kita. Sebab apa? Tak ada adab. Tak ada benda yang menarik perhatian orang, menarik orang untuk datang pada kita. So Nabi SAW minta ajar pada anak-anak, benda pertama adalah adab. Okey. Dan kerana itu pentingnya adab ni, maka para ulama ni mereka kalau kita buka YouTube ke mana-mana ke, ceramah ke, pengajian ke, daurah ke, seminar ke, yang diberi oleh para ahli ilmu yang betul-betul ahli ilmu, maka kita akan tengok muqaddimah dia sentiasa pada adab menuntut ilmu. Sentiasa pada adab menuntut ilmu. Sebab apa? Tok guru tu dia akan rasa bersalah dan terkilan. Tengok dia ajar orang tu ambil ilmu daripada dia, orang tu duk cerita ilmu daripada dia, tapi perangai tak sama macam apa yang dia kehendaki. Okay, so pentingnya adab. Okay, sebab tu mukadimah setiap para ahli ilmu ni kebanyakannya adalah berkaitan dengan adab. Dan kalau kita tengok pun berapa banyak buku-buku yang ditulis berkaitan dengan adab. Okay, adab apa ada? Buku berkaitan dengan adab yang famous, Al-Adabul Mufrad kan, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Buku apa lagi berkaitan dengan adab? Adabul Masyi ila Salah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lagi siapa lagi? Apa lagi buku kita adab yang ada? Adabud Dunya Waddin, Al-Mawardi. Ada apa lagi? At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, buku Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Hatta nak katanya punya para ulama ni diraikan sampai dalam benda-benda yang berkaitan yang kita pun kata ada pula buku macam ni, Adabuz Zafaf kan, ataupun Adabuz Zifaf. Ada adab perkahwinan. So macam mana nak berkahwin, apa macam mana hubungan suami dan isteri, semua ada. So nak ceritanya bahawa para ulama ni antara benda yang mereka amat tekankan adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan adab. Okey. Dan kalau kita tengok secara umumnya, adab ni dia punya punca ataupun sumber ataupun benda yang mendorong kita untuk beradab tu apa? Kalau kita tengok pada diri kita, apa benda yang mendorong kita untuk beradab? Okay, yang mendorong kita untuk beradab adalah rasa hormat, betul tak? Rasa hormat, rasa kasih sayang. Sebab kalau kita tak ada rasa hormat, kita tak ada kasih sayang, kita pun tak beradab, betul tak? Kita bercakap pun cakap cara biasa. Okey, kalau katalah kita ada kawan, tapi kawan kita ni kawan yang kita huha-huha sama dengan dia. Okey, kalau kita sayang pada dia, kita akan beradab, cakap baik-baik dengan dia sebab kita takut dia lari daripada kita. Tapi kalau dia pun kita rasa macam alah, ada ke tak ada ke sama aje, lalu kita punya cara berbicara dan bermuamalah dengan dia pun ala kadar aje lah. Kita tak ada rasa hormat, kita tak beradab dengan dia. Sebab apa? Sebab tak ada rasa hormat, tak ada rasa sayang pada dia. Okay, tapi pada orang-orang yang kita ada rasa hormat, pada orang yang kita ada rasa mahabbah, kasih sayang, maka kita akan cuba beradab dengan dia. Dengan ibu bapa kita contohnya, kita sayang pada ibu bapa kita, kita hormat pada mereka, lalu kita beradab dengan mereka. Kita sayang pada guru kita, kita hormat pada guru kita, kita beradab dengan mereka. Kita sayang pada pemimpin kita, kita hormat pada pemimpin kita, kita beradab dengan pemimpin kita. Tapi kalau hilang rasa hormat, hilang rasa kasih sayang, tengok apa jadi. Bayangkan, kenapa ada kita tengok dalam surat khabar, kenapa ada orang derhaka pada ibu bapa dia, sampai ke tahap sanggup mencederakan, hatta sanggup membunuh ibu bapa dia. Kenapa? Kerana hilangnya rasa hormat, kerana hilangnya rasa kasih sayang dalam diri dia. Okey. Lalu bila kita tahu bahawa adab ni dia punya punca dia, sumber dia adalah rasa hormat dan rasa cinta pada sesuatu ataupun pada seseorang, maka kita kena tahu juga bahawa orang ataupun benda yang pertama yang kita kena tanamkan rasa hormat dan rasa cinta adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebut tadi bahawa hasil daripada rasa hormat dan rasa cinta inilah munculnya adab. Lalu apa akan jadi kalau kita tengok ada orang yang tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ada orang yang tidak beradab dengan Nabi SAW? Ambil dia bercakap dengan satu kata-kata, lalu kata ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah sabda Nabi SAW. Lalu dia campak kata-kata, lalu dia nisbah ikut suka dia aja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dibacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan diceritakan makna kalam Allah Taala sekian, lalu dia kata, oh tak apa, saya ada pandangan lain.
diceritakan hadis Nabi SAW, makna hadis Nabi SAW, lalu dia kata, tak apa, saya ada tok guru saya untuk ceritakan tentang benda ni. Lalu orang yang tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beradab dengan Nabi SAW, terutama pada zaman mutakhir ni. Zaman mutakhir ni, bila terlalu banyak sumber agama ni terlalu banyak. Okay, lalu sumber agama pula, pada asalnya sumber agama ni dua je, Al-Quran, hadis Nabi SAW, mana ada sumber lain. Okay, tapi bila muncul banyak sumber-sumber yang mendakwa mereka ni adalah sumber agama, menyebabkan asal dua sumber ni lama-lama orang lari daripada dua sumber ni. Okay, lalu bila lari daripada sumber ni, orang pergi pada sumber yang lain, lalu menyamatarafkan benda ni dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini adalah benda yang kita kata sangat minta maaf guna bahasa kasar sikit, kurang ajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kurang ajar dengan Nabi SAW. Lalu bila kita tengok ada orang-orang seperti ini, baru kita tahu bahawa orang ni dia tidak ada rasa sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada rasa cinta pada Nabi SAW. Walaupun dia kata saya sayang Allah Ta'ala, saya cinta pada Allah Ta'ala, saya cinta pada Nabi SAW, tapi pada hakikatnya apa yang dia sayang, apa yang dia cinta adalah diri dia sendiri dan pandangan peribadi dia. Itu yang dia cinta. Apa yang dia hormat adalah diri dia sendiri dan pandangan diri dia. Dia hilang hormat pada Al-Quran, pada Nabi SAW, pada Allah Ta'ala, pada Nabi SAW. Sebab bukti dia ialah bila kita bawa sesuatu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, bawa sesuatu tentang Nabi SAW, ala kadar je terima, bolehlah. Okay, tapi bila kita kritik pandangan dia, meloncat-loncat dia. Okay? So ini antara tanda orang yang tidak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau kita nak belajar adab, sebelum kita beradab dengan manusia, maka adab pertama kita adalah adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak boleh nak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentu kita tak mampu nak beradab dengan manusia. Sebab kita tahu Allah Taala yang menentukan baik buruk kita, Allah Taala yang menentukan kita masuk syurga ke neraka. Kalau dengan Allah Taala pun kita tak mampu beradab, bagaimana kita boleh menyangka bahawa kita boleh beradab dengan manusia-manusia yang lain? Sebab tu step pertama kita bila kita melangkah dalam bidang dan dunia adab ini, medan adab yang terlalu luas ini, maka kita mulakan dengan adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Al-Quran ini keseluruhannya adalah adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buka Al-Quran, Allah Taala sebut ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kamu tidak meletakkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada waqar, kemuliaan, adab pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu tunjukkan rasa cinta, sayang kamu pada Allah Taala, tunjukkan rasa hormat kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bahkan pandu kita dalam Al-Quran. Pandu kita dalam Al-Quran apabila nak berbicara tentang adab-adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, antara adab-adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala sebut, permulaan surah Al-Fatihah lagi Allah Subhanahu Wa Taala dah ajar kepada kita adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, antara adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ajar pada kita agar kita jangan nisbahkan benda-benda yang melambangkan kekurangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak bicara dengan macam kata-kata. Ada orang yang punya dahsyatnya, punya hebat, teruknya kata-kata dia pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke tahap dia kata Rabbi fi jaibi, Tuhan aku dalam poket aku. Ini kata-kata yang kita kata ni dah melampau batas. Dan permulaan kepada melampau batas ini ialah kata-kata yang kita tidak meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala pada kedudukan yang tinggi. Okay? Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala ada kat situ, ada kat sini. Ini ayat yang tak ada ta'zim. Walaupun kita bagi tahu bahawa Allah Taala ilmu dia ada di mana-mana. Pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala mendengar semua perkara. Tapi kita taklah sebut Allah Subhanahu Wa Taala ada kat sini, ada kat situ, kita tak sebut macam tu sebab ayat tu melambangkan tidak ada ta'zim, tak ada rasa keagungan pada Allah Taala. So paling-paling bila kita nak cakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita cakap Allah Subhanahu Wa Taala nisbahkan pada Allah Taala benda yang selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam contohlah bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengajar pada kita. Bila mana kita buka Al-Quran Al-Karim, maka kita tengok surah yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala bawa datang adalah surah dalam Al-Quran. Kalau kita ikut turutan mushaf ni, susunan Al-Quran ini adalah susunan tauqifi, maksudnya susunan yang datang daripada Allah Taala
dan Jibril baca pada Nabi SAW. Sebab tu tiap-tiap tahun ada ardah, ada pembentangan. Jibril dengan Nabi SAW akan baca Al-Quran daripada mula sampai habis. Okey, itu pembentangan tiap-tiap tahun sampai tahun terakhir Nabi SAW baca Quran dengan Jibril, maka Nabi baca 2 kali, khatam 2 kali dengan Jibril AS. Nak tunjukkan bahawa Al-Quran ini susunan dia adalah tauqifi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mulakan Al-Quran Al-Karim ini dengan surah Al-Fatihah. Dan ayat surah Al-Fatihah ini selepas Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Taala mulakan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini benda pertama Allah Ta'ala tanamkan dalam diri kita. Kalau kamu nak berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka berbicaralah dengan kata-kata yang penuh dengan pujian. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran pun, kebanyakan surah-surah yang bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila nak bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan mula dengan Alhamdulillah, ataupun Sabbahalillah, Subhanalladzi asra bi'abdih. Kan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. So surah-surah ini mula dengan mendidik kita bagaimana untuk kita ta'zim Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pujian-pujian pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah yang sama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar kepada kita supaya kita tidak menisbahkan benda-benda yang tak elok, benda-benda yang buruk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita tengok ayat ni, susunan ayat cantik. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat. Okey, Allah Ta'ala sedang bercerita tentang nikmat. Lalu nikmat ni, bila cerita tentang nikmat, lalu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. An'amta, kamu nisbahkan, kamu nikmatkan kepada mereka, engkau nikmatkan kepada mereka, ya Allah. Tapi belakang tu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan-jalan orang yang maghdubi alaihim, yang dimurkai. Siapa yang murka kat mereka? Siapa yang murka kat mereka? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang murka pada mereka. Waladdallin, orang yang sesat. Siapa yang sesatkan mereka? Kita tahu takdir kehidupan manusia ni, jalan benar ke jalan tak benar, jalan al-haq ke pergi batil ke, semua adalah di bawah urus tadbir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tengok, bila sebut tentang nikmat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar pada kita nisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kenikmatan. Okay. Tapi bila sebut tentang maghdub, al-ghadab, kemurkaan, dan kemurkaan, siapa suka kena marah? Ada orang suka kena marah? Tak ada orang suka kena marah. Lalu marah ni adalah benda yang orang tak suka. Lalu bila orang tak suka, maka Allah Ta'ala ajar pada kita jangan nisbahkan pada Allah Ta'ala. Ghairil maghdub, orang yang dimurkai, waladdallin, bukan orang-orang yang sesat. Sesat pun yang menentukan seorang manusia sesat atau tidak, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu cuba macam mana pun, wahai Muhammad, untuk bagi hidayah kepada orang yang kamu suka. Macam mana Nabi berusaha untuk supaya bapa saudara Nabi Abu Talib ni dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi tak dapat hidayah. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu, wahai Muhammad, kamu usaha macam mana pun, hidayah tu di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu tengok dua orang manusia bergaduh, orang Islam bergaduh. Siapa kita nak tengok orang Islam bergaduh? Okay. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi SAW, wahai Muhammad, kalau kamu ambil seluruh harta dunia ni, anfaqta, lalu kamu infakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu belanjakan semata-mata kerana untuk taklif qulub, okay, untuk menjinakkan, merapatkan hubungan antara dua orang, kamu tak akan dapat rapatkan hubungan dua orang. Sebab apa? Yang boleh melakukan perkara itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, lalu kita tahu semua benda daripada Allah Ta'ala, tetapi benda-benda yang tak baik ini, maka sebaik-baiknya adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita tidak nisbahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok macam mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh terbaik Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mana dia bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
illa rabbal alamin. Dalam surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala sebut, melainkan Rabbul alamin. Siapa dia? Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah Taala yang menciptakan. Lahir Nabi Ibrahim alaihissalam, wujud Nabi Ibrahim adalah satu nikmat, keseronokan bagi Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim nisbahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah fahuwa yahdin. Hidayah daripada Allah Ta'ala adalah satu yang menggembirakan, satu keseronokan, lalu dinisbahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat lalu dinisbah pada Allah Ta'ala. Wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Dialah yang memberi makan kepadaku. Makan satu nikmat pada kita, lalu nisbah pada Allah Ta'ala. Wa yaskin, kita dahaga, lalu Allah Ta'ala bagi minum pada kita, maka ia satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa idza maridtu, apabila aku sakit. Sakit adalah benda yang tak ada orang suka kepada kesakitan. Walaupun ia adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala nak kita supaya takfir dzunub, supaya dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, tetapi pada pandangan zahir manusia, pada pandangan kita, kesakitan ni adalah satu benda yang kita tak suka, kita tak seronok dengan dia. Okay, kita tak anggap dia sebagai satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. So bila kita nampak manusia ni menampakkan bahawa sakit itu adalah satu keburukan, maka Allah Taala ajar melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu, apabila aku sakit fahuwa yashfin. Maka nisbah kesakitan tu pada diri dia sendiri. Wa idza maridtu. Tetapi apabila datang belakang tu yashfin, menyembuhkan, maka dialah Allah Ta'ala yang menyembuhkanku. Okay, itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajar pada kita. Bahkan Allah Ta'ala nak ajar pada kita, wahai manusia, kamu ni, Allah Ta'ala kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam. Kami telah lebihkan manusia, kami telah muliakan anak-anak Adam. Lalu kemudiannya Allah Ta'ala bawa, wahai anak-anak Adam, jin ni pun tahu beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu? Bila mana Allah Ta'ala cerita tentang jin dalam surah jin, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Tengok ayat. Wa anna la nadri asyarrun. Syarrun adalah keburukan. Okay, bila cerita tentang keburukan, maka jin-jin ni kata apa? Urida biman fil ard, yang dikehendaki kepada manusia di atas muka bumi. Siapa yang menetapkan keburukan kepada manusia di atas muka bumi? Kita tahu siapa. Okey, tetapi jin ni bila dia nak nisbahkan keburukan, dia tak sebut siapa pemberi keburukan. Sebab apa? Adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dekat belakang ayat tu, bila mana cerita tentang rasyada, bila bercerita tentang kematangan, bila bercerita tentang jalan hidayah, maka kata jin apa? Am arada bihim rabbuhum rasyada. Ataupun Tuhan mereka inginkan kepada mereka agar mendapat jalan hidayah, agar mendapat ketenangan. So ini jin. Kalau jin pun tahu, dan kita tahu antara makhluk pertama yang engkar pada Allah Subhanahu wa taala adalah jin. Okay, dan Allah Taala tukar nama dia menjadi iblis. Kita tahu dan kita pandang rendah pada jin. Okay, setiap kali kita dengar nama jinnya, apa yang terbayang dalam kepala kita? Jahat lah kan? Ada tak orang terbayang pada jin, dia terbayang ada jin baik, jin soleh, jin muslim? Tak ada. Sebut nama jin, orang cabut lari. Sebab orang tahu, takut ada banyak keburukan pada jin. Okay? Tapi pada masa yang sama Allah Ta'ala cerita bagaimana mereka ni mampu beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. So manusia, kita yang lebih berakal, kita yang dilebihkan, nabi-nabi datang dari kalangan manusia, takkan kita tak mampu nak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, bahkan sampai ke tahap hebatnya Nabi Ayub alaihissalam. Okay, kalau kita tengok Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub ni adalah nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia dengan penyakit, kesakitan yang menyebabkan isteri dan anak-anak dia meninggalkan dia. Harta dia hilang, isteri anak dia tinggalkan dia. Lalu bila Nabi Ayub dapat penyakit seperti ini, dapat keadaan seperti ini, apa dia buat? Okey, apa dia kata? Okey, bila dia sebut pada Allah Subhanahu wa taala, anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin, kan? Dia ditimpa satu dur, satu kemudaratan. Okey, bila dia ditimpa dur, apa dia kata? Anni massaniyasyaitanu binusbin wa adab. Keadaan aku sekarang ni, keadaan aku yang ditimpa kesusahan, seolah-olah malapetaka berat ni, wa'azab, bagaikan satu azab ni. Siapa yang bagi azab ni? Anni massaniyasy syaitan.
aku ni disentuh oleh, yang buat aku jadi macam ni adalah syaitan. Nampak dia punya apa, bagaimana adab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan kesakitan yang dia ada ni, walaupun dia tahu datang daripada Allah Taala, tapi dia nisbahkan kepada syaitan. Dia nisbahkan pada syaitan sebab keburukan semua datang daripada syaitan. Ini bagaimana kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara kita menghilangkan benda-benda yang melambangkan tangqis, melambangkan kekurangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, walaupun pada zahirnya benda tu memang datang daripada Allah Taala, tetapi oleh kerana dia ada gambaran, okey, ada sikit-sikit, ada peratusan yang seolah-olah menggambarkan kekurangan, maka kita elakkan daripada, kita nisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara benda Nabi SAW sebut ketika doa iftitah, okey, antara benda yang Nabi sebut adalah al khairu kulluhu biyadik wasyarru laysa ilaik. Okey, semua kebaikan adalah daripada engkau ya Allah, dan tidak ada keburukan yang datang daripadamu. Bukan kita nak nafikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ia adalah satu bentuk adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Okey, kita cuba dalam Al-Quran Allah Taala ajar pada kita bagaimana nak beradab dengan Allah Taala, jangan nisbahkan benda-benda yang melambangkan kekurangan pada Allah Taala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita meletakkan, sandarkan harapan kita, hati kita sentiasa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok contoh para nabi dan rasul. Ini adalah contoh terbaik pada kita untuk tengok orang yang beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yaqub alaihi salam contohnya. Nabi Yaqub alaihi salam, bila Allah Taala uji dia. Allah Taala uji Nabi Yaqub dengan dua musibah. Dua musibah yang kita kalau ditimpa pada mana manusia pun kita tak tahu apa akan jadi pada manusia. Yang pertama, Nabi Yaqub diuji dengan kehilangan anak dia. Nabi Yusuf AS tak tahu kat mana. Okay, dan yang keduanya, Nabi Yaqub AS diuji dengan buta mata dia. Okay, tak nampak. وَبْيَضَّ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Okay, tak nampak mata Nabi Yaqub AS. Kita, kalau kita kehilangan anak, apa kita buat first kali? Apa kita buat? Kita telefon polis. Tak cukup polis, telefon tentera. Salah ke benda kita buat? Tak salah. Tak ada masalah. Dan benda tu pun fitrah bagi kita kan. Anak hilang, itulah usaha kita. Okay. So kita bersedih, kita buat apa lagi, kadang-kadang sampai ke tahap ada orang yang sanggup mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kerana kehilangan nikmat dia. Anak hilang, pergi jumpa bomoh. Kok bomoh betul boleh angkat kelapa ke teropong ke, kita pun tak tahulah apa yang bomoh boleh buat kan. Okey, lalu Nabi Yaqub AS bila dia ditimpa musibah ni, dahlah anak hilang, kemudian sedih sampai buta mata. Tetapi bila ditanya kepada Nabi Yaqub AS, bila di-offer kepada Nabi Yaqub AS nak cari anak dia ke, nak buat macam mana ke, maka Nabi Yaqub kata apa? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadu kesedihan aku hanya mengadu bencana yang menimpa aku ni hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak bagaimana dia punya adab dengan Allah Taala. Kalau kita guna polis ke nak cari ke, apa masalah? Tak ada masalah. Itu fitrah. Tapi bagaimana hubungan dia, hati dia bagaimana terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu juga para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang peperangan Uhud. Okay, di mana dalam peperangan Uhud ni Nabi dengar tentang bagaimana 3,000 orang kafir nak datang serang Nabi SAW dan orang Islam di Madinah Al-Munawwarah. Okay, lalu Nabi kumpul para sahabat, wahai para sahabat ni 3,000 orang nak serang kita ni, apa perlu kita buat? Okay, maka sahabat kata, berbincang-bincang kata, okey, kita bertahan di luar kota Madinah Al-Munawwarah. Okay, maka Nabi setuju, walaupun pada pandangan Nabi SAW dan beberapa orang sahabat lain bahawa kita bertahan dalam bandar Madinah Al-Munawwarah, tapi oleh kerana majoriti kata keluar, tak apa, kita keluar. Okay, lalu bila keluar, dalam perjalanan Nabi dapat kumpul 1,000 orang untuk keluar berperang dengan 3,000 orang. Lalu muncullah berita-berita, bukan berita, dia surat layang, khabar angin, bukan khabar angin, benda-benda yang disebarkan dalam tentera Islam. Okey, di mana disebarkan pada tentera Islam, ini bukan perang, ini adalah suicide mission, ini adalah bunuh diri, 1,000 lawan 3,000.
Dan dengan tentera kafir Quraisy yang lengkap dengan senjatanya, dengan makanan dia, semua lengkap. Nak serang dengan 1,000 orang yang sebahagian daripada 1,000 ni bukan terror perang pun. Bukan orang yang pakar dalam peperangan pun. Lalu ini adalah suicide mission. Ini adalah misi bunuh diri. Ini bukan peperangan. Okey, tetapi tengok Allah Taala rakamkan bagaimana para sahabat yang betul-betul beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala bagi satu kefarduan, ada orang nak ganggu gugat dia punya ketaatan daripada Allah Taala, maka mereka kata apa? Allah Taala rakamkan dalam Al-Quran, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni kuat sangat Bukhara. Dia punya Bukhara tak apa. Okey, orang-orang yang Allah Taala puji para sahabat yang beriman ni, bila mana dikatakan kepada mereka bahawa ada manusia, ada kumpulan tentera 3,000 orang ni nak datang serang kamu di Madinah Al-Munawwarah. Okey, lalu mereka kata apa kepada orang-orang yang duk sebarkan berita-berita yang menakutkan, yang seolah-olah Nabi dah buat keputusan dan ini adalah ijtihad bersama, keputusan bersama, yang mana mereka mengambil keputusan untuk bertahan di luar kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi tiba-tiba ada orang tak berpuas hati, dia pun sebarkan kalam, oh ini nak bunuh diri ni, sebab dia tak setuju dengan pandangan tersebut. Maka tengok Allah Taala puji bagaimana orang beriman, dia kata apa? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Bertambah iman mereka, lalu mereka jawab apa? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala dah bagi satu kefarduan, lalu kefarduan tersebut datang daripada ijtihad orang. Dan kita tengok ini benda yang berlaku. Benda berlaku pada zaman sekarang ni. Bila kita ditimpa nazilah. Macam contoh COVID-19 ni. COVID-19 ni kan ada macam-macam ijtihad keluar. Benda-benda baru para ulama letak, solat kita berjarak, kena pakai mask, apa lagi? Tak boleh nak bersalaman, apa lagi? Semua ijtihad ni ada. Okey, dan bila kita dengar ijtihad ni, ada orang yang tak setuju. Ini biasa, ijtihad mana boleh nak semua orang nak redakan. Jangan cakap ijtihad, perintah Allah Taala pun ada orang tak setuju. Larangan Allah Taala pun ada orang duk lawan lagi. Okey, ni ijtihad manusia lagilah jadi medan tempat orang bertempur dan tak nak menunjukkan rasa tak puas hati. Tapi adab. Bila mana Allah Ta'ala bagi autoriti, Nabi bagi autoriti pada orang-orang tertentu, izajtahadal hakimu contohnya, maka ta'adduban, adab dengan Allah Ta'ala, hati kita bukan letak pada SOP ke, bukan letak pada ijtihad ni ke, tapi hati kita letak bila mana Allah Ta'ala bagi kuasa ijtihad pada orang tertentu, maka kita letak keyakinan kita ada hikmah di sebaliknya. Lalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah Ta'ala akan jaga kita. Tempat kita bertawakal adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Lalu seterusnya antara cara kita beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita ta'zim sya'air Allah. Tadi kita bercerita tentang ta'zim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita agungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak nisbahkan benda-benda yang tak elok pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan antara cara beradab adalah kita ta'zim sya'air Allah. Kita ta'zim ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pada kita. Bila Allah Ta'ala suruh kita salat, lalu kita kena gambarkan, kita kena buat salat yang Allah Ta'ala tuntut tu dalam keadaan ta'zim, dalam keadaan kita mengagungkan salat. Kalau kita dalam solat pun kita duk terbayang tentang Manchester lawan Liverpool, apa lagi. Kita dalam solat pun duk terbayang-bayangkan ada kambing bakar kat belakang kan. So macam mana, apa yang disebut sebagai ta'zim tu? Macam mana kita mengagungkan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala fardukan pada kita, Allah Ta'ala perintahkan pada kita. Allah Ta'ala sebut tentang ta'zim ni ketika mana Allah Ta'ala sebut tentang haji dan umrah, dan ketika mana Allah Ta'ala sebut tentang korban, binatang korban. Allah Ta'ala kata zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini adalah tanda beradab dengan Allah Ta'ala. Ta'zim sya'airallah, kita mengagungkan syiar Allah Ta'ala. Antara syiar Allah Ta'ala adalah haji dengan umrah. So kita pergi umrah, duk berebut-rebut sekarang nak pergi umrah. Untuk apa? Tepuk dada kita, tanya hati kita, tanya iman kita sendiri. Kita pergi untuk apa?
Sekadar nak habiskan duit yang kita dah kumpul 2-3 tahun ke? Ataupun sekadar nak kata, oi, ini orang yang pergi tiap-tiap tahun, tiba-tiba dia tak pergi, malu pula kan tak pergi. Ke kita pergi sebab pandangan manusia ke? Atau sebab apa kita nak pergi? Allah Ta'ala kata, dah lama sangat tak keluar ke, tak naik kapal terbang ke, lalu pergilah kapal terbang. Nak nampak Islamik sikit, pergi umrah. Pergi London, pergi Amerika, nampak tak Islamik. So pergi umrah, nampak Islamik. So sebab apa? Apa sebenarnya mendorong kita, menolak kita untuk kita pergi buat haji dan umrah? Allah Ta'ala kata ta'zim. Benda yang mendorong kita adalah ta'zim. Sebab tu kita bila datang haji dan umrah, benda yang kita sebut adalah labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ni sebab nak menyahut panggilan kau ya Allah. Itu sebab kita datang, bukan sebab-sebab lain. Okay, lalu bila kita ta'zim, kita pun tahu kita akan cuba berusaha sedaya upaya kita untuk buat yang terbaik. Bukan sekadar kata, ni habis sambil umrah, sambil tawaf pun boleh bercakap lagi, sambil tawaf boleh beli saham lagi, boleh sembang lagi dengan telefon, bisnes macam mana sambil tawaf. Walaupun tawaf tu boleh bercakap, tapi beradablah sikit kan. Kita kata beradablah sikit, datang sebab nak ta'zim Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ibadah korban contohnya, ini adalah syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila kita nak berkorban, apa sebab kita berkorban? Allah Ta'ala kata korban ni sebab ta'zim syair Allah, sebab nak mengagungkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang korban sebab kesian, tengok dekat masyarakat dekat. Bukanlah kita kata tak boleh nak pergi pun boleh. Kita nak pergi berkorban dekat Kemboja ke, kat Sri Lanka ke, dekat mana pun tak ada masalah. Tapi untuk orang-orang yang dalam kesusahan ni, Allah Ta'ala kata ada zakat, ada sedekah. Tapi untuk ibadah korban ni adalah kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kamu mengagungkan? Beli binatang korban, lepas tu cakap kau hang sembelih lah. Itu ta'zim ke? Kalau kerja senang macam tu, tak nampaklah ta'zimnya. So ta'zimnya ialah bila kita binatang tu sendiri, kita pilih dulu, tengok betul tak berkualiti ke, tak ada luka ke, tak ada luka ke, cukup syarat ke. Itu benda pertama, step pertama. Ini step pertama dah, hang ambil duit aku, belilah apa yang ada, kambing ke, unta ke, lantak lah. So macam mana nak nampak ta'zim dekat situ? So ini adab. Walaupun benda tu tak salah, kita tak kata haram ke, tak elok ke apa ke, tapi adab dengan Allah Ta'ala. Benda yang Allah Ta'ala tuntut pada diri kita sendiri, solat untuk diri kita, puasa haji untuk diri kita, semua untuk diri kita, maka kita ni kena tunjukkan ta'zim. Kita tunjukkan itu sebagai satu adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang terakhir yang kita boleh kongsikan adalah untuk beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena letak dalam diri kita ada usaha, ada keinginan untuk kita tinggalkan maksiat-maksiat dan dosa. Okay, sebab kadang-kadang ada orang ni bila dia duduk dalam satu masyarakat, satu situasi yang kiri, kanan, depan, belakang semuanya ada dosa. Bila orang kata, "Wih, tengok apa hang tengok cerita tak elok dalam TV." Kata, "Allah, sama TV, luar TV sama ya." Ke ada apa dalam TV tak pakai tudung, luar TV semua pakai tudung? Tak ada, sama aja. Tapi bagi orang yang beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia dalam situasi yang dia tak dapat lari, bahkan Allah Taala sebut dalam Al-Quran, mesti akan ada dosa besar yang dia buat. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam. Setiap orang akan ada hazzuhu minaz zina. Hatta Ibnu Abbas sebut tidak ada takrifan, tidak ada tafsiran yang lebih baik untuk ayat al-lamam tadi melainkan hadis Nabi SAW bahawa setiap daripada umat Nabi SAW ada hazzuhu minaz zina. Akan ada dia punya potongan dia, dia punya portion dia daripada zina. Okey, ada orang yang zina mata, ada orang zina tangan, okey, ada orang yang zina betul-betul zina. Okey, lalu setiap orang akan ada dia punya ni. Tetapi orang yang betul-betul beradab dengan Allah Ta'ala, walaupun dia dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang teruji, dalam keadaan yang dia terpaksa, tetapi dalam hati dia berusaha untuk elak daripada melakukan dosa dan maksiat pada Allah Ta'ala. Ini adalah bentuk adab pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu insya-Allah kita tangguhkan dulu. Tapi sebelum tangguh ni, saya nak sentuh sikit tentang satu benda. Satu benda berkaitan dengan adab. Adab ni kita kalau sesama Muslim ni, kita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama. Maksudnya Allah Ta'ala bila fardukan solat, Allah Ta'ala tak kata orang ni hang buat lebih solat sikit, hang ni buat kurang sikit, tak ada. Semua orang solat 5 waktu sama. Solat pun subuh 2 rakaat, zuhur 4, maghrib, isyak 4. Lalu apa yang membezakan antara seorang dengan seorang yang lain?
Apa yang membezakan seorang dengan seorang yang lain? Sedang ibadah semua sama, tuntutan Allah SWT semua sama. Yang membezakan antara satu dengan yang lain adalah pada adab dia, pada akhlak dia, bagaimana dia melaksanakan tanggungjawab daripada Allah Ta'ala, bagaimana dia meninggalkan larangan Allah SWT. Ini yang menjadi tempat penilaian manusia. Okay. Lalu bila manusia mula menilai adab ni, kita dengan Allah SWT, kita dengan orang-orang tertentu, dengan ibu bapa kita, dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan orang-orang tertentu. Okay. Tetapi bila dia jadi tempat penilaian manusia, maka manusia akan mula menilai. Okay. Dan penilaian manusia ni kadang-kadang dia jadi baik, dia jadi okey. Okay, maknanya adab ni ada orang yang beradab, ada yang kurang beradab, ada yang pertengahan. Tetapi kadang-kadang bila manusia ni dibiarkan dengan akal fikiran dia yang liar, okay, dia akan menyebabkan wujudnya ruang untuk syaitan masuk pada dia. Asal kepada adab ni satu benda yang sangat baik, okay, tetapi ada situasinya di mana orang mula melihat, okay, manusia ni ada peringkat-peringkat dalam adab. Okay, dan ini tak ada masalah. Tetapi sampai pada satu golongan manusia yang terlalu mengagungkan adab, lalu dia pecahkan manusia, lalu dinamakan tingkatan-tingkatan manusia ni sebagai maqam. Dah dengar kan maqam? Maqam ni sebab apa? Adakah maqam ni sebab dia banyak solat ke apa? Solat sama, 5 waktu fardu. Puasa pun fardu sebulan puasa. Tak ada puasa fardu yang lain. Okay, semua hak dan tanggungjawab, semua benda yang sama diberikan Allah Ta'ala. Okay, lalu dia kata, okay, orang ni beradab dengan Allah Ta'ala sebab dia bagi 12 jam masa dia pada Allah Ta'ala. Orang ni kurang beradab sikit sebab 6 jam je masa dia dengan Allah Ta'ala. Orang ni lagi lah 1 jam je masa dengan Allah Ta'ala, so maqam dia maqam paling rendah. Orang yang 24 jam dengan Allah Ta'ala, ini maqam dia yang paling tinggi. Okay. Pembahagian manusia kepada maqam ni tak ada masalah. Tetapi ini adalah ruang masuk syaitan. Okay, bila mana kita mula bahagikan manusia dengan maqam, ikut jam, ikut keadaan dia macam mana, lalu syaitan mula masuk, kata okey, maqam bawah ni dia duduk kat bawah, dia tak boleh ada akses kepada tempat tertentu. Tapi maqam tinggi ni dia sampai ke tahap tak payah nak buat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maqam yang lagi tinggi ni sampaikan kepada, pernah dengar tak ada orang yang kata subhani ma'a'zama sya'ni. Sampai ke tahap dahsyatnya dia kagum dengan adab dia dengan Allah Ta'ala, dengan ibadah dia yang dia rasa lebih daripada orang lain, menyebabkan dia kata, kita nak sebut pun, nak translate benda ni pun kita tak sanggup. Okay? Macam mana dia boleh kata subhani ma'a'zama sya'ni? Dia ambil tempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai ke tahap yang kita panggil sebagai ada orang yang ada wahdatul syuhud, ada wahdatul wujud. Saya ni sampai ke tahap asal kepada benda ni adalah adab dan akhlak. Okay? Dan bahkan diwujudkan satu ilmu berkaitan adab dengan akhlak yang dinamakan sebagai tasawuf. So kita nak beradab, berakhlak, nak bertasawuf tak ada masalah. Tetapi jangan libatkan penilaian manusia. Sebab apa? Ini adalah adab ni antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap urusan kita pun adalah antara kita dengan Allah Taala. Kita nak tingkatkan peratus kita untuk masuk syurga, dan kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adab dengan akhlak inilah yang meningkatkan peratus kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita biarkan diri kita dengan maqam-maqam ni, dengan pujian-pujian manusia, akan mengakibatkan adab yang akhlak pada asalnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi untuk penilaian manusia. Ya, jadi wallahu taala a'lam. Maka kita dalam keadaan kita belajar ilmu-ilmu lain berkaitan dengan agama, tauhid kita, sirah kita, fiqh kita, maka jangan lupa Allah Taala puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kamu berada pada akhlak kepribadian yang terpuji. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada panduan, uswatun hasanah, pedoman dari segi kepribadian, uswatun hasanah, petunjuk yang baik. Maka sambil-sambil kita menuntut ilmu, maka hiasi diri kita. Okay, hiasi diri kita dengan adab-adab dan akhlak-akhlak terutama yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kerana keseluruhan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Macam mana yang ditanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka kata Aisyah, kana khuluqu nabiyillahi Al-Quran. Akhlak Nabi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Quran.
Jadi wallahu taala alam, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk tu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada malam ini dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.